membawa Islam tapi tersilap masuk ke dalam firqah yang sesat. Seperti contohnya tuan-tuan, Qadianiyah. Qadianiyah ni sebenarnya bila diperhatikan lanjut pada akarnya seperti kajian Abul Ala Al-Maududi tentang Ma'iyal Qadianiyah. Begitu juga dalam satu karangan tulisan Ustaz Muhammad Khair Al-Qadiri, seorang ulama dari India, Al-Qadianiyah Matiyatul Isti'nar Al-Baghid, mengatakan bahawa Qadianiyah ni sebenarnya satu cara penjajahan oleh British kepada rakyat India. Mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, penguasaannya, kekuasaan Islam, pengaruh Islam di sana. Islam pernah tertegak di India, walaupun orang Islam bukanlah majoriti, tapi mereka telah pun mengutuskan keamanan sejagat untuk seluruh benua India itu. British menjadi takut. Lambat laun kalau tak diambil tindakan, nanti orang-orang India akan masuk Islam. Lalu mereka telah pun membuat satu perancangan teliti, strategi yang sangat dengki, penuh dengan kedengkian dan busuknya hati mereka, mewujudkan Qadianiyah. Qadianiyah yang sebenarnya merupakan ejen British untuk melemahkan umat Islam di sana. Itu sebab dalam satu kajian yang dibuat oleh Syekh Muhammad Khair Al-Qadiri ni, katakan salah seorang daripada pemimpin besar Qadianiyah ni, dia telah pun menulis dalam bukunya menceritakan bila dia dihantar pergi ke Rusia untuk satu tindakan, maka dia berkata, aku telah berada di sini untuk menjaga kepentingan Ahmadiyah. Ahmadiyah ni Qadianiyah lah tuan-tuan, dan kepentingan kerajaan British, kerajaan Britain, Great Britain pada masa itu. Lalu aku telah pun menjalankan kerja-kerja perisikan di sini untuk kepentingan kerajaan Britain. Dengan sebab itu orang Rusia telah menyangkakan aku ni merupakan seorang mata-mata, seorang jasus Inglisi. Jasus maknanya seorang mata-mata English. Lalu mereka telah memenjarakan aku. Orang Rusia dia pandai tuan-tuan. Lihat orang ni berpura-pura berdakwah Islam, padahal dia bukan berdakwah Islam. Dia sebenarnya sedang mencari, dia memasuki Rusia untuk menjadi ejen, mencari perkara-perkara tertentu yang boleh didedahkan kepada British, kerana pada masa itu persengketaan di antara kuasa-kuasa besar dunia. Jadi orang Rusia pun tahu bahawa sebenarnya ini yang namanya Muhammad Amin Khan ini, dia bukanlah seorang Islam yang sebenar. Dia merupakan seorang ejen British. Terbukti dalam banyak perkara yang berlaku pada masa itu yang menunjukkan bahawa Qadianiyah ni tugasnya untuk membantu British memecah belahkan persefahaman yang ada di kalangan umat Islam pada masa itu. Maka tak ada gunalah tuan-tuan, ini boleh kat sekalian, dalam kita sebagai ahli sunnah pun dengan perbezaan-perbezaan perkara furuk menyebabkan kita saling memfitnah satu sama lain, menuduh satu sama lain. Yang lemahnya adalah umat Islam itu sendiri. Dan kita memahami perkara-perkara yang berlaku perbezaan pandangan itu amat sedikit. Ia merupakan dari sudut lafziahnya, ia merupakan perkara-perkara bersifat furuknya, usulnya tetap sama. Perkara itu tetap menjadi pegangan kita dari sudut tauhid, akidahnya. Perbezaan pengajaran, pendekatan tidak seharusnya menjadi sebab untuk kita bersengketa. Kerana yang untung di sebalik persengketaan ini tuan-tuan adalah British, adalah kuasa-kuasa yang ingin menekan umat Islam, kuasa-kuasa yang benci melihat umat Islam bersatu. Harus kita belajar istiarah, kerana ayat ini punya kaitan rapat dengan perkara yang menyebabkan munculnya ajaran-ajaran di kalangan umat Islam sendiri, yang di belakangnya sebenarnya merupakan golongan kafir, golongan kufar yang ingin melihat kehancuran umat Islam itu sendiri. Kemudian ayat yang terakhir daripada surah Taha ni, Allah SWT menggunakan satu ayat yang merupakan kullu mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Lihat ayat digunakan Allah SWT di sini. Katakanlah masing-masing kita ni menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian, maka kelak akan mengetahui siapakah yang menempuh jalan lurus dan siapakah yang telah bawa petunjuk. Perkataan tarabbus ni tuan-tuan, fatarabbasu, mutarabbis diambil perkataan Arabs, alif ra ba sa, yang membawa makna penantian. Penantian ni sama ada sifat positif ataupun negatif. Contohlah kita lihat negara umat Islam yang bergolak satu masa dahulu, negara Mesir. Di kalangan yang memusuhi kerajaan melihat, menanti dengan penuh kesungguhan, tak sabar-sabar nak lihat cahaya datang selepas kegelapan yang menguasai negara Mesir itu. Manakala yang menyokong kuat kerajaan yang zalim itu sendiri pun merasa
tak sabar-sabar nak melihat negara mereka, pemimpin mereka berkuasa balik semula. Ini mana tarabus. Masing-masing mengharapkan kebaikan untuk mereka. Orang baik mengharapkan kebaikan sampai untuk menyelamatkan mereka. Orang jahat pun mengharapkan kejahatan terus berlaku supaya mereka terus memiliki kekuasaan untuk menganiaya mereka yang zalim. Ini makna yang Allah Taala kehendaki, tarabus. Qul kullu mutarabbisun fatarabbasu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tarabus, menanti-nanti melihat kemenangan untuk datang, dan golongan yang anti baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun menanti-nanti bilakah mereka akan menghancurkan pengaruh Nabi Muhammad SAW dan menghancurkan Islam sekaligus. Dan itu penggunaan kata ini mengandungi makna penantian berita gembira buat orang beriman, ancaman bagi para penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasata'lamun, kamu akan mengetahui. Dapat kita fahami bahawa pengetahuan itu akan mereka dapati dalam kehidupan mereka di dunia lagi. Sama ada seksa ataupun kekalahan dalam peperangan yang berlaku pada mereka sampai mereka sedar betapa pentingnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak rugi lagi sekali ke akhirat. Ataupun boleh jadi juga pengetahuan yang dimaksudkan di sini mereka akan dapati dalam kehidupan di akhirat kelak, baru tahu. Fasata'lamun sama ada mustaqbal qarib atau mustaqbal ba'id. Kalau sin ni merujuk kepada mustaqbal, satu benda yang akan berlaku. Sama ada perkara tersebut berlaku dekat ataupun akan masa yang panjang sampai mereka dah mati, barulah mereka akan melihat kebenaran terpampang di depan mata mereka. Jadi demikianlah tuan-tuan, kalau kita perhatikan daripada awal surah Taha bertemu dengan akhirnya, kaitannya amat menarik sekali. Kalau dahulu kita belajar pada permulaan surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Lihat, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Perhatikan, kami tidak menurunkan Quran ini kepada Muhammad supaya engkau menjadi susah akibat ditolak oleh orang kafir. Kami tidak menurunkannya dalam situasi apapun melainkan sebagai peringatan buat orang yang takut. Sekarang penutup surah ni seakan-akan menjelaskan kepada kita, ada pun mereka yang tidak takut, maka katakanlah kepada mereka bahawa mari masing-masing kita menanti kesudahan kita. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang menempuh jalan yang lurus dan siapa pula yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi di hujung ni tuan-tuan, akhir kata menurut Imam Al-Biqai menunjukkan bahawa Allah SWT yang Maha Kuasa tidak menyegerakan seksa kepada para penerhaka, memberi mereka kesempatan untuk berfikir dan bertaubat. Bukankah tujuan tema utama surah ni tuan-tuan, seperti yang telah kita jelaskan awal dahulu, adalah penyampaian tentang penangguhan jatuhnya ancaman kepada masyarakat Mekah yang diajar beriman kepada Nabi Muhammad SAW tetapi mereka menolak. Jadi begitu cantik kaitan di awal surah dengan akhirnya, kaitan yang sangat rapat. Kita dapat lihat di sini kesatuan dari sudut mesej tema yang dikemukakan di surah Taha. Tak lain tak bukan mengajak kepada tauhid, mengajak kepada keimanan kepada Allah SWT, mengambil pengajaran terhadap peristiwa-peristiwa berlaku, putusan Nabi Musa sebagai contoh. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita, kekuatan untuk mengamalkan tuntutan ini. Turun sebenarnya untuk kita, bukan turun untuk satu masa dahulu kita baca sebagaimana kisah-kisah yang pernah kita baca dalam hidup. Tidak setakat itu, bahkan amalan untuk diri kita itu yang paling utama. InsyaAllah tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini tamatlah kita mengkaji bersama-sama surah Taha. Moga-moga Allah SWT beri kepada kita kemampuan untuk melanjutkan surah-surah yang lain. Moga Allah hidupkan kita dengan Quran, matikan kita dengan Quran, dan bangkitkan kita di akhirat dengan penuh kebanggaan sebagai ahli Quran. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.